أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Minggu lepas kita sebut tentang takrif isim dan juga tanda-tanda isim. Tanda yang diberikan ada 10. Yang pertama dia kata isim tu boleh dijadikan cerita kepala ayat dan juga boleh dijadikan kalimah untuk menceritakan yang diistilahkan sebagai ikhbar anhu dan ikhbar bihi. Contohnya al-bukhlu arun, kebakhilan itu memalukan, ataupun zaidun qaimun. Jadi al-bukhlu ikhbar anhu, arun ikhbar bihi. Kedua-duanya menjadi tanda isim. Nombor 2 dia kata idhafah. Tanda isim idhafah kerana fi'il jenis tidak boleh diidhafahkan. Contohnya sadrul aqil, sunduku sirrihi. Dada orang yang berakal adalah kotak kerahsiaannya. Ini idhafah kan? Maknanya mudhaf lah. Isim ni sadru ni dia boleh diidhafahkan kepada akil. Samalah juga dengan sunduk kerana dia diidhafahkan kepada sirrihi. Jadi dia isim lah. Yang ketiga dukhulul lam ta'rif. Isim, tanda bagi isim dia boleh masuk alif lam yang kita namakan sebagai lam ta'rif. Lam yang bermakna the. Al-malu maddatus syahawat. Harta adalah elemen ataupun subjek kepada syahwat. Jadi al-mal tu ada alif lam, asy-syahwat pun ada alif lam. Jadi kedua-duanya tanda bagi isim. Nombor 4, al-jarru. Tanda bagi isim ialah dia boleh menerima jar, baris bawah. Contohnya az-zafru bil hazmi. Kejayaan itu ialah dengan keteguhan hati. Perkataan hazmi itu kan, baris bawah tu. Ini tanda bahawa kalimah ni adalah isim. Kerana fi'il dia tak boleh terima baris bawah secara asal. Kalau secara mendatang tu boleh. Nombor 5 dia kata nak kena isim dia bertanwin. Contohnya al-ilmu wirathatun karimatun. Ilmu ialah warisan yang mulia. Semua ada tanwin tu, yang ada tanwin tu tanda dia adalah isim. Maknanya kalau kita dengar orang Arab cakap ada tanwin lah atas bawah depan, itu isim lah tu. Sebab fi'il dia tak boleh bertanwin. Yang keenam tasniah. Isim boleh diduakan. Contohnya rajulun jadi rajulani. Fi'il tak boleh ditasniahkan. Perbuatan tak boleh ditasniahkan. Fa'il dia tu boleh ditasniahkan. Jadi kalau fi'il tu ada tasniah, sirah dia tasniah, bukan dua perbuatan, dua orang. Perbuatan tu satu aja. Samalah juga dengan jamak. Kalau satu kalimah tu dia plural, itu isim lah. Tapi kalau sirah tu, form tu, dia jamak. Dia jamak macam fi'il kan, dia jamak. Sirah tu jamak. Tapi dia bukan isim, dia fi'il. Kerana yang jamak tu ialah isim dia, pelaku dia. Bukannya fi'il. Fi'il dia tak boleh banyak, tak boleh sedikit. Dia tak ada istilah banyak, sikit. Perbuatan je kan, pukul, tendang. Itu satu je, satu makna je. Satu lagi, yang ke-8, na'tun. Penyifatan. Penyifatan juga adalah ciri-ciri isim. Contohnya, al-fikru mir'atun safiyatun. Pemikiran ialah cermin yang bersih. Mir'at, cermin kan. So, kalau dia boleh disifatkan, artinya dia tu isim lah. Sebab fi'il dia tak boleh disifatkan fi'il. Dia hanya menyifatkan. Baik, ini kalau kita kata na'at yang dimaksudkan di sini ialah mausuf lah.
Tapi kalau kita masukkan sini kata sifat, maknanya kalau fi'il tu kata sifat, fi'il juga boleh jadi kata sifat. Tapi dengan ditakwilkan dia sebagai isim. Quranun Majid. Quran yang mulia kan? Quran yang mulia. Artinya Quran ni isim lah sebab dia boleh disifatkan. Ataupun Majid tu sendiri sifat. Tu sifat adalah tanda bagi isim. Kerana fi'il, kalau dia sifat pun dia perlu ditakwilkan dia sebagai isim mufrad. Tasghir, dikecilkan. Macam kata sifat lah. Kecilkan. Macam Abdun, Ubaid. Itu Ubaid. So, hamba yang kecil. Mana-mana kalimah dalam bahasa Arab, kita boleh kecilkan dia dengan bentuk yang tertentu, maka itu tanda bahawa kalimah itu adalah isim kerana fi'il tidak boleh dikecilkan. Tidak ada sirah, tidak ada form yang khusus untuk fi'il kita nak kecilkan dia. Satu lagi nida, yang ke-10 nida. Nida maknanya panggilan. So memanggil tu, memanggil mestilah memanggil benda. Jadi sini ya Allah contohnya kan. So Allah tu isim sebab adanya unsur-unsur panggilan di sini. So ada huruf ya digunakan untuk memanggil. Jadi ada yang kena panggil. Yang kena panggil itu adalah isim. Ini semua antara ciri-ciri khusus bagi isim. Ada lagi lah yang selain daripada ini tak disebut di sini. Contohnya masuk ta marbutah kan. Fi'il dia tak boleh masuk ta marbutah. Okey, sekarang ni kita masuk ta'rif bagi fi'il. Wa haddu dan ta'rif bagi al-fi'li. Fi'il ialah kalimatun. Fi'il ialah kalimah. Words. Tadullu menunjukkan ala kepada suatu makna, ala makna fi nafsiha, pada diri dia sendiri, itself. Maknanya dia tak bergantung kepada sesuatu yang lain untuk memahami makna dia. Kalau kita sebut darabah, maka dalam dia tu ada dah darbun, pemukulan yang berlaku pada masa yang lepas, masa madi. Pemukulan berlaku pada masa yang lepas oleh dia. Darabah tu sirah aja kan, form aja. Tapi makna dia, makna darbun, pemukulan, ditambah dengan masa, iaitu masa lepas. Sebab itulah dia kata, bila ada darbun di situ, diketahui makna dia pada diri dia, so darbun tu pun dah isim. Sebab dia menunjukkan makna pada diri dia sendiri. Apa beza dia dengan isim? Bezanya dia ada dalalatan, tadullu dalalatan. Ini maf'ul mutlak. Menunjukkan dengan suatu petunjuk yang muqtarinatin, yang beriringan dengan zamani, waktu zalikal makna, waktu bagi makna tersebut. Maknanya makna tersebut ni darbun kan, pemukulan ni bila berlaku, masa tu bila berlaku, masa bagi makna tersebut. So darabah ni kalau dia sebut makna, keluarkan masdar dia. Inilah makna dia, pemukulan. Kalau kita sebut darabah artinya darbun, ini makna dia campur dengan zaman dia, masa dia. So, zaman sini zaman madi. Samalah juga kalau kita sebut yadribu. Dalam yadribu tu ada makna pemukulan juga, sama dengan ini. Darbun. Cuma masa dia itu masa mudhari', masa mustaqbal ataupun hal. Contoh, kadaraba ni fi'il madhi kan. Yadribu fi'il mudhari' dan idrib fi'il amar. So idrib ialah mempunyai makna darbun juga, pemukulan juga. Tapi dia talab, menuntut supaya dibuat, menuntut pemukulan. Idrib dia menuntut pemukulan. Plus masa dia mustaqbal, kerana bila disuruh artinya perbuatan itu akan berlaku selepas daripada apa yang diucapkan. Okey, selesai takrif dia. Tandalah dia, tanda nak kenal dia. Wa alamatuhu, tanda bagi fi'il. Tanda bagi fi'il ialah an yasihha,
Sah dia menjadi ikhbaru bihi, la anhu. Lawan kepada isim. Isim dia boleh jadi ikhbar bihi, boleh juga dengan al-ikhbar anhu. Contohnya, kalau isim kan, Zaidun qaimun. Yang ni al-ikhbar anhu kan. Yang ni al-ikhbar bihi. Benda yang kita nak cerita, yang kita nak khabarkan, kita pakai anhu lah. Nak cerita tentang dia. Yang ni digunakan dia untuk cerita. Bihi. Digunakan dia untuk cerita. Qaimun. Jadi boleh dua-dua isim. Dia boleh jadi ikhbar bihi, boleh jadi ikhbar anhu. Tapi kalau fi'il, dia boleh jadi ikhbar bihi sahaja. Ikhbar bihi sahaja. Dia boleh jadi cerita sahaja. Dia tidak boleh dijadikan tajuk untuk menceritakan tentangnya. Jadi kalau kita tulis Zahaba Zaidun, Zahaba ikhbar bihi, Zaidun ikhbar anhu. Sebab tu dalam bahasa Melayu kita, Zahaba Zaidun ni, kita mula dengan Zaid dulu. Zaid telah pergi. Jadi, bendanya Zaid. Benda yang kita nak cerita, walaupun kita dahulukan Zahabah. Tapi pokok penceritaan kita tu ialah, yang kita nak cerita ialah tentang Zaid. Zaid. Orang putih pun sama. Zaid went. So, dia punya subjek itu Zaid. Jadi, subjek yang tu kita maksudkan al-ikhbar anhu. Walaupun kita letak dia di belakang. Jadi, yang mencerita tentang Zaid ni ialah went. Pergi. Ataupun zahaba. Yang ni, went ni cerita ataupun predikat, kita nama dia sebagai ikhbar bihi. Jadi, zahaba ni hanya layak jadi ikhbar walaupun duduk dia depan, tapi dia punya nama dia ikhbar bihi. Ikhbar bihi. Tidak ada dalam kalam Arab, fi'il tu kita jadikan tajuk penceritaan. Melainkan kita kata Zahaba ni nama orang lah. Zahaba ja'a. Telah datang Zahaba. Ini bolehlah sebab ni orang. Tapi kalau kita kata Zahaba ja'a, telah pergi itu telah datang. Kan? Apa benda tak tahu. Jadi dia kata sini, untuk nak kenal fi'il, sah dia menjadi al-ikhbaru bihi. Dia boleh menjadi boleh jadi cerita sahaja. La anhu. Tidak al-ikhbar anhu. Dia buat ringkas sini kan. Tak pakai ikhbar dah. Ikhbar dah sebut di sini. Ikhbar bihi bukannya ikhbar anhu. La anhu. Satu. Yang kedua, tanda bagi fi'il ialah dukhulu qad. Masuknya kalimah qad. Misalnya, qad zahaba. Sebab apa dia kata qad ni menjadi tanda khusus bagi fi'il? Kerana qad ni kerja dia mendekatkan masa. Masa madi. Macam peranan have. Kalau zahaba ni gone, have gone. Has gone. So maknanya madi ni madi yang baru je. Bukan madi yang lama. Past present tense. So maknanya dia mendekatkan masa. Masa yang lama jadi dekat sikit. Jadi yang mendekatkan masa ni mestilah melibatkan fi'il kan. Sebab tu dia kata qad ni tanda bagi fi'il. Itu salah satunya lah. Qad juga menunjukkan taklil, sedikit, jarang-jarang. Kadang-kadang diguna dengan fi'il mudhari'. Qad yazhabu. Kadang-kadang dia pergi. So kadang-kadang ni melibatkan masa. Ataupun mungkin. Qad yazhabu, mungkin dia pergi. So bila melibatkan masa, itu melibatkan fi'il.
Hanya fi'il yang ada masa. Ataupun sin. Wasin. Wadukhulu qad. Dukhulu sini. Masuk sin kepada fi'il mudhari'. Contohnya Ahmadu. Tulis gitu kan tanpa baris. Fi'il pun mungkin. Aku memuji. Nama Ahmad pun mungkin kan. Tapi kalau kita masukkan sin, walaupun tak ada baris, so kita kenal bahawa Ahmad ni ialah fi'il. Jadi masuknya sin yang bermakna akan ni tanda bagi fi'il. Samalah juga dengan saufa. Kita ada Ahmad sini. Tapi kalau sebelum dia ni ada saufa, Ahmad tu fi'il. Kalau tak ada saufa, kemungkinan Ahmad tu kata perbuatan, kemungkinan kata nama. Kemungkinan nama orang Ahmad ataupun fi'il maknanya aku memuji. Wasaufa. Wal jazmu. Dan dia dijazamkan. Contohnya dalam Al-Quran, lam yalid. Lam yalid. Ni jazam. Tanda jazam. Sukun kan? So, tanda jazam. Jadi kalau tanda sukun sini, tanda sukun ni kita panggil tanda bagi jazam lah. Tanda jazam khusus untuk fi'il. Fi'il, tanda khusus kalau baris dia, yang khusus jazam. Untuk isim, tanda khusus dia ialah bagi bawah, iaitu jar. Lam yalid. So, ni huruf jazam. Huruf jazim. Jazim. Ataupun jazimah. Jazim. Ni partikel penjazam. Kalimah seperti lam ke, lamma ke, belum lagi. Ini tidak. So kalimah ni dia hanya masuk kepada fi'il mudhari' dan menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi automatik jazam itu adalah tanda bagi fi'il. Sebab yang kita nampak ataupun kita dengar orang baca baris mati kan. Selepas lam tu orang baca baris mati kalimah tu. Itu maksudnya kalimah itu dah dijazamkan. Jadi tanda bagi fi'il ialah penjazaman tadi. Berlakunya penjazaman. Dan penjazaman itu boleh dilihat dengan tanda jazam dan sukun. Okay, yang ni satu. Dukul ni kan ada banyak. Ni nombor 2. Ni nombor 3. Ni nombor 4. Yang ni nombor 5. Yang ni bukan masuk jazam. Bukannya masuk jazam. Bukannya al-jazmi. Ataupun boleh juga kalau jazmi itu kita masukkan al-jazim. Jazmi bermaksud jazim. Boleh juga kita baca bagi bawah. Tapi kalau kita masukkan penjazaman tadi, kita baca al-jazmu. Bukannya dukhul. Bukannya dukhul. Yasihul ikhbar, kemudian dukhulu qad, kemudian al-jazmu. Wat-tasrif. Wat-tasrifu. Nombor 5, nombor 6. Sini nombor 6 tadi. Tasrif ilal madi wal mudhari'. Ditasrifkan fi'il kepada sirah madi dengan sirah mudhari'. Ditasrifkan fi'il kepada sirah madi dengan mudhari'. So madi melibatkan masa. Mudhari' pun melibatkan masa. So maknanya kalau kita tasrif, maknanya kita sirahkan dia. Daraba, daraba, ni fi'il madi kan? Darabu, ni madi kan? So kalau madi tu automatik tanda tu tanda bagi fi'il lah. Tasrif dia adalah tasrif fi'il. Lagi wal mudhari'. Yadribu. Yadribu, yadribani. Ini melibatkan masa, mustakbal dan juga hal kan? Sesuatu yang melibatkan masa akan tertakluk kepada ta'rif dia tadi. Ta'rif dia ialah beriringan dengan masa. Yang tidak ada pada isim dan tak ada pada harf. Wa qawnuhu, dan keadaan dia, keadaan fi'il tu ialah dia boleh dijadikan amar, perintah. Qawnuhu amran. Dia punya kewujudan dia tu wujud sebagai amar dan juga au nahyan. So amar dengan nahi apa maksud amar dengan nahi? Permintaan, talab, permintaan. Yang ni permintaan untuk dilakukan perbuatan. Yang ni permintaan untuk melarang dilakukan perbuatan. Talab. Jadi talab ni, permintaan ni ialah kerja apa? Kerja fi'il. Minta-minta ni kerja fi'il. Jadi tanda ni tanda fi'il.
Isim bukan digunakan untuk meminta. 6, yang ni 7, yang ni 8. Wattisalu. Bersambungnya fi'il dengan dhamair. Dhamir-dhamir yang nampak dilihat. Barizah. Barizati. Yang nampak. Lawan dia dhamir mustatir. Dhamair mustatirah. Yang ni dhamair al-barizah. Dan dhamir tu pula jenis marfu'ah. Marfu'ati. Dhamir marfu'. Dhamir marfu' artinya dia jadi fa'il lah. Jadi fa'il. Jadi pelaku perbuatan. Contohnya, darabah. Ada tak dhamir dalam ni? Ada tak dhamir? Nampak tak dhamir? Tak nampak kan? Dalam tu ada huwa kan? Itu dhamir mustatir. So, dhamir mustatir bukan tanda khusus bagi fi'il. Sebab isim pun ada dhamir mustatir. Contohnya perkataan daribun. Ni isim fa'il. Isim fa'il mengikut kalam Arab, dia juga mempunyai power seperti fi'il. Kalau dia berfungsi sebagai fi'il, dalam dia ada huwa juga. Dhamir mustatir. Ini kita panggil dhamir mustatir. Lawan kepada dhamir baris. Tasniah dia, daraba. Mereka dua orang telah melakukan. Alif tu mereka lah. Alif tu mereka dua orang. Alif tu ialah dhamir. Nampak tak nampak? So, nampak kita panggil baris lah. So, bila satu kalimah tu kita nampak adanya alif. Ada 3 kan? 1, 2, 3. Kemudian ada yang keempat tu ada alif. Itu tanda dhamir baris. Ini dhamir baris yang menunjukkan bahawa kalimah ni adalah fi'il. Samalah kalau kita tengok darabu. Darabu. So, waw tu mereka. Waw tu mereka. Waw tu ialah dhamir. Nampak tak nampak? Nampak. So, kita kata baris. So, bila dhamir baris, dia tanda menunjukkan bahawa kalimah ni adalah fi'il. Samalah dengan darabta, darabti, darabtu. Huruf ta tu. Huruf ta tu ialah dhamir baris. Dhamir baris. Huruf ta tu kan, yang baris dia tu untuk menunjukkan jenis pelaku. Kalau baris hadapan, aku. Kalau baris atas, engkau. Lelaki. Kalau baris bawah, engkau perempuan. Tapi dhamir pelakunya satu aja, ta tu. Sama juga dengan darabtuma. Darabtuma. Mana dhamir baris? Ta tu. Yang ni untuk menunjukkan dua orang aja. Takut confuse dengan alif saja tu, tambahlah ma, mim tadi. Tambahkan mim. Takut confuse dengan kalimah tasniah macam daraba tadi kan. Dalam kalam Arab kan, patutnya kalau kita ada ta gitu, untuk tasniah, kita hanya tambah satu je lah. Gitu. Kita ada darabta kan. Darabta gitu. So, kalau tasniah sepatutnya tambah alif je lah. Darabta, panjang kan? Mana ada dibaca darabta untuk darabtuma? Untuk darabtuma. Dia baca darabtuma. Sebab apa dia tambah mim tu? Sebab dia kata kadang-kadang dalam kalam Arab ni, darabta ni darabta, dalam syair kan, untuk imbang syair tu kadang-kadang ditambahkan alif. Sebab semua berakhir dengan alif. Jadi sama. Jadi yang syair tadi, darabta pun sama dengan darabta kita yang ada alif. So, untuk elakkan confuse ni, kita tambah mim. Tambah mim untuk elakkan confuse. Kemudian baris ta tu tukar kepada tu, kerana baris dhammah ni asal bagi pelaku perbuatan, yakni fa'il. So, ini masalah-masalah pembentukan kalimah. Ini masalah lain. Kalau kita ada kesempatan, so kita akan terangkan satu-satu, maknanya setiap perkataan yang dipilih tu, dengan tuma, tum, pasal apa guna tum, pasal apa guna ti, pasal apa guna, itu pengajian lain.
Okey, yang sini nak ceritakan benda yang saya terangkan tadi semua tu adalah domir-domir baris. Domir-domir pelaku kita panggil. Pelaku tu hukum dia marfu'. So dia namakan marfu'ah. Contohnya sini kan. Zahaba Zaidun. Ini pelaku kan, kita panggil fa'il. Pelaku. Tapi hukum dia, ni kalau baca bagi hadapan ni kita panggil marfu'. Kalau mu'annas tersebut marfu'ah. Dirafu' kan. Zaid tu dirafu' kerana dia menjadi fa'il. Setiap yang menjadi fa'il hukum dia marfu' atau marfu'ah. Kalau jantan marfu', kalau betina marfu'ah. Okey. Jadi kadang-kadang yang ni nampak terus. Kadang-kadang yang ni nampak terasing lah. Pelaku dia terasing. Satu lagi dia berkembar dengan zahaba. So dia attach, maknanya dia muttasil. Kan dia sebut sini, ittisal. So dia bersambung dengan fi'il. Dan dia sama dengan Zaid juga. Dia fa'il. So fa'il hukum dia marfu' marfu'ah. So marfu'. Yang ni sebab dia guna plural kan, dhamair. So dia gunalah marfu'ah. Sini. So hukum dia marfu'. Maksudnya setiap fa'il hukum dia marfu'. Nanti kita akan belajar i'rab dia nanti. Maknanya baris-baris itu terbahagi kepada rafa', raf'un, nasbun, jarrun, jazmun. Gitu kan? Maksudnya setiap kalimah nanti kita akan masukkan sama ada ke dalam ni, ke dalam ni, ke dalam ni, ke dalam ni dari segi hukum bacaan. Jadi tanda bagi fi'il ialah domir baris dia melekat. Domir pula jenis domir pelaku lah, al-marfu'ah. Contohnya yang diberikan ini ialah darabta, darabtu, darabti. Jadi ta tu. Nampak tak ta tu? So nampak. So bila nampak dia panggil baris. Dan dia fungsi sebagai apa tu? Pelaku kan? Aku telah melakukan tu, ta, kamu lelaki telah melakukan, ti, kamu perempuan telah melakukan. So pelaku. Pelaku termasuk dalam kategori marfu'ah. Rafa'. Baik, yang ke-9. Yang ke-9. Yang ni ke-7, yang ni ke-8, ke-9. Tanda nak tahu kalimah tu fi'il ialah watta'it ta'nis. Dia sambung ittisal ni. Ittisalud dhamairil barizati al-marfu'ati nahwu darabta, darabtu, darabti. Kemudian wattisalu ni. Wattisalut ta'it ta'nis. Bersambung artinya ni. Dan bersambung dengan ta ta'nis sakinah. Ta tu ta mu'annas. Kemudian ta tu berbaris mati. Sakinati. Maksud dia sini, yang atas ni kan, domir baris ni dia tak boleh, dia tidak attach dengan isim. Fa'ilun, ada huwa aja dalam tu, domir mustatir. Kalau fa'iluna, so waw tu bukan pelaku. So waw tu, waw i'rab je kan. Tanda rafa' ganti kepada dhammah. Nun pula ganti kepada tanwin. Wa ta'u ta'ni as-sakinah. Ta ta'nis yang sakin. So, kita ada darabat, darabata, darabna. Perempuan kan darabat. Dia seorang perempuan telah melakukan. Dia dua orang perempuan telah melakukan. Ramai perempuan telah melakukan. Yang ni masuk dalam yang tadi ni. Yang tadi domir baris. Yang ni pun domir baris, yang ni domir baris. Yang ni ta di sini ni baris mati ni kan. Yang ni tanda mu'annas, ini bukan ta di sini, bukan tanda pelaku perbuatan. Pelaku dia hiya dalam tu. So ta tu menunjukkan mu'annas. Sebab kita ada daraba kan. Lelaki. Macam mana kita nak kata perempuan? Mestilah kena masukkan ta. Jadi lawan yang ni, lawan lelaki ni, yang ni perempuan. Pelaku dia, pelaku masing-masing dalam perut lah kan. Yang ni dalam dia ada huwa, yang ni dalam dia ada hiya. Kedua-duanya domir mustatir. Domir yang tersembunyi. So nanti kalau kita jumpa perkataan, contohnya jalasat,
Orang Arab baca jalasat. So kalimah jalasa ni ialah fi'il. Kerana adanya ta tu ta ta'nis sakinah. Bercanggahan dengan fa'ilatun. Ini ta marbutah kan? Ta marbutah dan mutaharrikah. Maknanya berbaris. Yang ni tak berbaris. Tak berbaris artinya tidak berharakat. So dia mati ni tak ada harakat lah. Harakat yang kita masukkan baris fathah, kasrah dengan dhammah. Ini harakat. Yang sukung tu tak ada baris lah. Sebab tu dia kata sakinah. Lawan dia mutaharrikah. Mutaharrikah. So maknanya kalau ta tu mutaharrikah, so itu isim lah. Sebab ta yang bagi mati saja yang tanda bagi fi'il. Dan satu lagi, wanunai. Wanunayil ta'kid. Dua nun ni, dua nun yang berfungsi sebagai pentakkid. Maknanya kalau kita tengok kalimah tu ada nun ta'kid. Nun ta'kid ni ialah nun yang bersabdu, satu lagi nun yang bagi mati. Dia masuk kepada fi'il amar dengan fi'il nahi. Contohnya, idrib, pukul. Kalau kita nak kuatkan ni, pukul lah. Pukul betul-betul. Sungguh-sungguh pukul. So, kita masukkan nun ta'kid. So, bila nun ta'kid masuk, maka bagi mati ni akan dihidupkan. Idribanna. Nun ta'kid kan? So, ini fi'il amar dengan fi'il nahi. Yang kita kata tadi, makna dia tolak. Minta supaya dilakukan ataupun jangan dilakukan. Sesuatu yang kita minta, artinya itu kerja fi'il, bukan kerja isim. Ataupun tadi kalau nun mati kan. So, jadi idrib plus nun mati. So, nun mati yang di belakang fi'il amar tu, nun penguat. Kita panggil nun ta'kid. Jadi, kalau kita sambung jadi idriban. Idriban tulis dia jadi idribanna. Yang ni jadi idriban. Idriban. Pukul lah dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh pukul lah. Satu lagi dia kata, memang dia kata nun ta'kid ni memang dia digunakan dengan fi'il amar dari segi wadah' ni. Maknanya semasa dilahirkan lurah tu, ketika mana orang Arab mula bertutur bahasa Arab tu, mereka bertutur nun ta'kid ni digabungkan, digunakan hanya dengan fi'il amar dengan fi'il mudhari' yang bermakna amar. Amar ghaib kita panggil kan. Yadribu, dia memukul ataupun dia akan memukul. Okey, kalau kita nak masuk nun ta'kid di sini, boleh. Tapi kena jadikan dia fi'il amar. Boleh situ kan. Liyadribanna. So, hendaklah dia let him beat. Biarkan dia pukul. Liyadribanna. Sungguh tunggu. Truly let him beat. Sungguh-sungguh. Ataupun verily. Sungguh-sungguh. Biarkan dia pukul. So, dia kata dari segi asal lagi, dia panggil wadah' lah. Wadah' ni mana asal lagi, memang dia digunakan dengan fi'il amar dan fi'il mudhari' jika sekiranya fi'il mudhari' itu bermakna talak. Fi'il nahi pun mudhari' kan? Tadribu. Maksud la tadrib. Ini fi'il mudhari' ni. Jadi nahi. So, kalau nak kuatkan, la tadribanna. Fa'inna, kalau kamu sudah tahu semua itu, maka inna kulla hazihi, semua ini ataupun setiap satu ini yang telah disebutkan itu, min adalah termasuk khawasil fi'il, ciri-ciri khusus fi'il. Okey. Yang mula-mula tadi dia kata nak kenal fi'il tu dia hanya berfungsi sebagai ikhbar bihi kan. Apa makna ikhbar bihi? Wa ma'na ikhbari bihi, makna ikhbar bihi ialah ayyakuna, bahawa fi'il itu akan jadi
mahkuman bihi, sebagai penghukum sahaja. Zaidun zahaba. Kalau kita guna istilah hukum, yang ni yang kita nak hukumkan, Zaid ni, kita panggil mahkum alaihi. Yang ni yang menghukum. Kalimah yang digunakan untuk menghukumkan, menceritakan tentang Zaid, kita panggil mahkum bihi. Sebab apa dia kata dia guna mahkum bihi? Gitu. Sebab kalau kita guna ikhbar ni, dia seolah macam mubtada' khabar je. Seolah macam mubtada' khabar je. Sedangkan macam idrib, contohnya. Idrib. Pukul lah. Dalam ni tak ada ke yang dipanggil mahkum bihi kan? Ada tak? Ataupun la tadrib. Ini jumlah insyaiyah kan? Bukan khabariyah, bukan khabar. So dalam tu ada fa'il dia ialah anta. So anta tu pelaku. So bila pelaku ialah mahkum alaihi, dihukumkan untuk melakukan perbuatan darbun. Istilah ni agak universal lah, lebih umum berbanding dengan ikhbar bihi. Takut orang confuse, ingat ini cerita-cerita aja. Bukan masalah cerita-cerita, masalah kadang-kadang tu perintah pun untuk melakukan sesuatu. Itu bukan cerita kan? Wa yusamma. Okey, sekarang ni penamaan. Kenapa? Kalau isim hari tu, sebab apa kita pilih perkataan isim untuk mewakili qalamun? So qalamun ni kita kata isim. Sebab tadi dia kata kerana ada makna boleh menandingi, boleh mengalahkan yang lain. Artinya yang ada tanwin ni dalam kalimah Arab ni banyak. Berbanding dengan fi'il, berbanding dengan harf. So sempena tu, mempertimbangkan tu, dinamakan dia sebagai isim. Kalau fi'il pula, pertimbangan apa? Untuk zahaba ni, daraba, jalasa, kita gunakan dia dengan nama fi'il. Sedangkan fa'ala tu sendiri adalah melakukan perbuatan. Fa'ala, zahaba, jalasa, daraba, kan sama. Kenapa ambil perkataan ni? Untuk mewakili zahaba, mewakili daraba, mewakili jalasa. So fa'ala, dia punya masdar dia fa'lun dan juga fi'lun. Masdar. Wa yusamma al-fi'lu, dinamakan fi'il fi'lan. Dinamakan fi'il itu sebagai fi'il. Zahaba ni pun fi'il, daraba pun fi'il, jalasa pun fi'il. Bismi, dinamakan fi'il dengan nama asalnya. Bismi aslihi. Nama asal dia wahual masdaru. Iaitu masdar. Kalau isim, bukannya ambil sempena qalamun ke sayyaratun. Tak ada kena-mengena kan? Nama isim ni ialah dipinjam untuk menunjukkan bahawa kalimah dia tu banyak dalam kalimah Arab. Berbanding dengan fi'il, berbanding dengan harf. Jadi sumuwul. Tapi kalau fi'il tak. Fi'il ambil daripada masdar. Masdar fa'ala. Melakukan perbuatan. Jadi sesuai lah. Ini melakukan perbuatan. Ini pun melakukan perbuatan juga. Tapi perbuatan pergi. Yang ini jalasa melakukan perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan duduk. Dan sebagainya. Jadi dinamakan fi'il ni. Wa yusamma al-fi'lu. Dinamakan fi'il fi'lan. Dinamakan fi'il itu sebagai fi'il dengan mempertimbangkan namanya yang asli. Nama asli dia itu ialah masdar. Ulama khilaf. Fi'il dengan masdar. Mana yang asal? Masdar dulu ke fi'il? Ataupun fi'il ni terbit daripada masdar? Ulama Basrah kata asal masdar. Ini nombor satu. Daripada masdar keluarnya fi'il. Maksudnya, kalau pukulan dulu. Daripada pukulan tu akan adanya telah pukul, akan pukul. Ini kata perbuatan. So semuanya ada unsur pukul. Pukul itu adalah masdar. Pukulan. Jadi asal bagi fi'il ialah masdar. So nama dia ambil sempena masdar. So masdar tu asal lah. So ambil based on the origin of verb. Asal dia punya
kata kerja. Mari mana? Mari daripada masdar. So, yusamma al-fi'lu fi'lan bismi aslihi wa huwa al-masdaru. Li'anna al-masdara, kerana masdar, Huwa ialah fi'lul fa'il kan? Perbuatan kepada fa'il secara hakikatnya. Hakikatan. So, bila kita kata daraba, telah memukul, daraba Zaidun. Maksudnya, darbu Zaidin. Hadasa. Pemukulan Zaid telah berlaku. Pemukulan Zaid telah berlaku. Jadi daraba ni ada, makna dia ialah darbun. Pemukulan Zaid. So, pemukulan Zaid telah berlaku. Jadi hakikat. Jadi masdar ni lah hakikatnya. Al-masdar huwal fi'lu. Masdar lah fi'il tu. Fi'il Zaid. Masdar lah fi'il Zaid. Maknanya perbuatan Zaid tu sebenarnya ialah masdar tu. Pemukulan tu lah sebenarnya perbuatan Zaid. Yang ni yang hakikinya kan. Jadi kalau kita sebut fi'il dari segi istilah, istilah mencakupi 3. Satu, makna masdar. Makna masdari. Yang kedua ada masa, zaman. Yang ketiga ada fa'il. Mana-mana perbuatan. Jadi sekarang ni kita pinjam yang ni. Pinjam yang makna masdar ni. Pinjam yang ni untuk dijadikan istilah. Sepatutnya bila kita sebut fi'il, dia kena ada tiga ajza ni, 3 juzuk ni, 3 elemen. Tapi sekarang ni fi'il ni kita pinjam yang ni aja, yang masdar ni untuk mewakili makna fi'il secara istilah. Maknanya fi'il dari segi istilah kita pinjam makna masdar. Jadi kena ulang balik ni, ulang balik sini maknanya fi'il tadi. Sebelum tu tengok tanda bagi fi'il ada sini ada 10 kan. Tanda bagi alamat bagi fi'il ada 10. Yang pertama dia sah menjadi ikhbar bihi, bukannya ikhbar anhu. Kemudian fi'il boleh masuk qad. Kalau ada qad tu macam qad aflaha man zakka. So ada qad tu kan. Biar tak pandai bahasa Arab pun. So aflaha tu guarantee tu fi'il. Kemudian dia kata masuk sin. Sanuqri'uka. Okey ada sin tu. Nuqri'u mesti fi'il. Agak-agak lah kan. Hidup awal-awal tu. Ataupun ada saufa di depan. Kalla saufa ta'lamun. So sini ada saufa. Mesti selepas dia tu. Ta'lamu itu fi'il. Sebab ini tanda fi'il. Jazam. Yang kelima. Lam yalida. So, lam tu huruf jazim. Kemudian sini mati ni. Yalida. Oh mati. Kemudian ada lam lagi di sini. Mesti yang ni adalah fi'il. Kerana isim tak ada bagi mati. Yang asal ni yang asal. Isim tak ada bagi mati ni yang original. Kalau yang mendatang tu ada kemungkinan. Okey, yang keenam, dia boleh tasrif kepada madhi mudhari'. Maknanya kita boleh dipecah-pecahkan kepada fi'il madhi dan kepada fi'il mudhari'. Dan ini melibatkan apa ni? Masa kan? Sesuatu yang melibatkan masa mestilah fi'il. Ataupun dia jadi fi'il amar, dia jadi fi'il nahi. Dia asingkan ni. Qaunuhu amran wa nahyan. So, amar khas untuk fi'il. Nahi khas untuk fi'il. Sebab dia makna talak. Minta. Supaya dilakukan ataupun jangan dilakukan. Lagi, dia bersambung dengan domir yang nampak. Dan domir itu selaku fa'il. Fa'il. Ataupun naik fa'il. Marfu' kan? Contohnya, qalu. Tu waw tu. Waw tu ialah pelaku. Mereka. Maksudnya mereka. Jita. Tengok. Jita. Ta tu kan. Tati tu. Itu domir baris. Qalu ya Maryam. Laqad jiti. Ti. Atau waw sini. Qalu. Syai'an fariya. Lagi. Dia bersambung dengan ta ta'nis. Ta yang menunjukkan perempuan tapi dimatikan. Sakinah. Contohnya tabbat. Tabbat yada. Tabbat. Ta itu bagi mati. So ini tanda dia. Tabba tu ialah
fi'il. Dia bersambung dengan nun, dua nun ta'kid, iaitu nun sakilah, nun khafifah. Nun yang berat disebut bersabdu, satu nun yang ringan disebut bila dimatikan. Contohnya, wala in lam yaf'al ma amuruhu la yusjananna. Ini tengok. Nah. Ini nun ta'kid. Tapi berat, kita panggil sakilah. Sebut dia tu berat, bersabdu. So, yusjanu adalah fi'il. Bila digabungkan dengan nun sakilah, dia jadi baris fathah. La yusjananna. Habis. Wallahu a'lam bis-shawab.